selamat sejahtera kepada pensyarah kita Mia Azrina dan serta rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik berkaitan adakah anda rasa perlembagaan berlaku adil kepada semua kaum di Malaysia dan bagaimana ia memberi kesan kepada masyarakat. Dalam pembentangan ini, kami akan kongsikan beberapa perspektif yang bersetuju dan tidak sepenuhnya bersetuju dan serta implikasi yang timbul daripada isu ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli grup 18 iaitu Sonia Anantusan, iaitu saya sendiri, Herile anak Li, Elis Lumbo anak Belayung, Dayanur Abalnia binti Awang Sulaiman dan Sendi anak Awang Sulai. Okey, baiklah, kita mulakan dulu hujah dari pendahuluan, iaitu saya sendiri moderator. Perlembagaan Malaysia ialah undang-undang tertinggi negara yang menjamin hak rakyat. Ia merangkumi pelbagai perkara seperti agama, bahasa, pendidikan dan hak istimewa kaum tertentu. Namun, terdapat perbezaan tentang sama ada ia benar-benar berlaku benar-benar berlaku adil kepada semua kaum atau tidak. Forum ini akan membentangkan dua perspektif utama yang bersetuju dan tidak sepatutnya bersetuju. Okey, saya memanggil pina pertama iaitu Puan Dayang untuk hujah anda. Terima kasih moderator. Saya dan Albania selaku panel pertama. Di sini saya bersetuju bahawa perlembagaan Malaysia berlaku adil kepada semua kaum. Kerana di Malaysia, semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang dan kebebasan agama juga amat dijamin. Dan di Malaysia juga semua kaum bebas untuk mengamalkan budaya masing-masing. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih moderator Sonia dan panel nombor 1 iaitu Dayang. Saya selaku panel nombor 2 Harry. Di sini saya ingin menjelaskan perspektif sangat setuju. Perlembagaan Malaysia sebenarnya melindungi hak semua kaum di negara ini. Sebagai contoh, sekolah binakula seperti Cina dan Takmir dibenarkan supaya kaum tersebut dapat mengekalkan bahasa ibunda mereka dalam sistem pendidikan. Selain itu, agama dan budaya pelbagai kaum juga diiktiraf, di mana setiap masyarakat bebas mengamalkan kepercayaan serta tradisi masing-masing tanpa sebarang sekatan. Walaupun terdapat hak istimewa untuk Bumi Putera, hal ini sama sekali tidak menafikan hak kaum lain. Sebaliknya, semua kaum tetap dilindungi dan diberi ruang untuk maju bersama demi keharmonian negara. Sekian daripada saya dan saya ingin teruskan panel yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan saudara Harry atas hujahan tadi. Saya selaku panel ketiga di sini berperspektif tidak bersetuju sepenuhnya dengan hujahan sebelumnya kerana terdapat kewujudan keistimewaan terhadap kaum tertentu. Di sini kita merujuk kepada perkara 1153 yang telah memberi hak keistimewaan terhadap Bumi Putera. Contohnya dari segi perkhidmatan awam, ekonomi dan pelajaran. Selain itu juga kaum lain kurang berpeluang dalam sektor awam, pendidikan dan ekonomi. Disebabkan kaum lain kurang mendapat peluang pekerjaan, maka mulai wujudlah rasa tidak adil dalam agihan sumber seperti kekurangan sumber makanan, kekurangan dalam pengetahuan pendidikan. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih moderator Sonia dan barisan para panel atas hujah sebentar tadi. Okey, selamat petang dan salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan kepada para hadirin yang saya hormati. Saya Alice mewakili panel yang tidak sepenuhnya bersetuju dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Saya juga akui bahawa perlembagaan ada memberi keadilan kepada rakyat, tetapi jika dilihat secara realiti, ia tidak dapat dirasai sama rata oleh semua kaum di Malaysia. Di sini saya ingin tegaskan bahawa jelas-jelas masih wujud pelaksanaan yang kurang seimbang di mana terutama masyarakat Sabah dan Sarawak masih harus melakukan pelbagai perundingan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Contohnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur yang masih belum memadai, begitu juga dengan royalti minyak yang mereka terima hanya 5%. Contohnya, penduduk masih perlu menempuh perjalanan yang berjam-jam untuk mendapatkan akses rawatan kesihatan dengan melalui jalan Pan Borneo yang berlubang dan bertanah. Dan yang lebih menyedihkan lagi, di mana kita dapat lihat ada sesetengah kawasan di pedalaman, kita akan nampak ada lagi pelajar yang menaiki bot dan berjalan kaki yang mengambil masa agak lama 1 ke 2 jam untuk ke sekolah. Hal ini jelas-jelas kerana tiada kemudahan pengangkutan yang disediakan. Jadi, di sini saya lihat hal ini amat bercanggah dengan perjanjian yang telah disanakan, di mana perlembagaan hendaklah memberi layanan yang setara di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sekian. Terima kasih kepada panel nombor 4 iaitu Alice. Di sini saya ingin menjelaskan implikasi kepada masyarakat. Implikasi daripada isu ini ialah boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum bukan Bumi Putera kerana mereka mungkin rasa layanan tidak seimbang. Hal ini seterusnya boleh menjejaskan perpaduan nasional sekiranya wujud perasaan curiga antara kaum. Oleh itu penting untuk semua pihak ada pemahaman mendalam tentang maksud sebenar keadilan sosial, iaitu bukan memberi hak sama rata semata-mata tetapi memastikan semua kaum mendapat peluang sewajarnya. Jika hal ini tidak dijelaskan, sesetengah kaum mungkin berasa terpinggir dan tidak dihargai dalam masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Rumusan perspektif setuju saya ialah perlembagaan direka untuk menjaga kestabilan dan perpaduan serta keistimewaan yang diberikan tidak menafikan hak untuk kaum lain, malah menjamin keharmonian jangka panjang. Di sini juga pelaksanaan perlu diteruskan dengan semangat kebersamaan. Terima kasih. Okey, terima kasih Dayang atas rumusan sebentar tadi. Di sini saya ingin merumuskan perspektif yang tidak sepenuhnya bersetuju dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Di mana masih ramai lagi rakyat terutama di Sabah dan Sarawak rasa terpinggir dari arus pembangunan dalam negara kini. Keadilan yang telah termaktub di atas kertas jelas-jelas gagal diterjemahkan dalam bentuk infrastruktur dan kebajikan yang sebenar-benarnya. Pada masa kini, ada beberapa hak terutama hak rakyat Sabah dan Sarawak masih belum sepenuhnya dinikmati seperti yang telah dijanjikan. Akhir kata daripada saya berharap suara rakyat haruslah diutamakan dalam membentuk perlembagaan yang adil dan memperkukuhkan lagi status rakan setaraf dalam pelaksanaan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli panel harta hujah yang sebentar tadi dan kesimpulan serta cadangan forum. Perlembagaan mengandungi elemen yang adil, tetapi keadilan sebenar bergantung pada pelaksanaannya. Keseimbangan antara hak istimewa dan hak saksama perlu dicapai. Reformasi dasar, pendidikan sivil dan dialog antara kaum adalah kunci kepada keadilan sejati dan masyarakat majmuk. Penting untuk semua rakyat memahami maksud sebenar peruntukan tersebut.
dan bersama-sama mengamalkan toleransi serta saling menghormati hak antara semua kaum di Malaysia ini bagi memelihara keharmonian negara. Sekian dari kesimpulan saya, Sonia Anak Tusan, selaku moderator grup 18. Referensi kami yang diperolehi dari 5 laman web yang berlainan. Sekian dari kami. Penutup kami malam ini, burung merpati terbang ke angkasa, anggap sebentar di pokok arah. Sekian saja forum kami. Semoga manfaat untuk semua. Sekian, terima kasih dan selamat malam.